Tetapi tidak, sebenarnya ketika itu gerhana. Sebab tu gerhana ini kadang-kadang, sebab haiwan ni dia tengok keadaan yang biasa yang dia lalui. Bila cerah dia kuat, dia bekerja. Bila gelap dia balik rumah. Bagi dia gelap tu ialah terbenam matahari. Tetapi ketika benar berlaku gerhana matahari, ketika kami berada di 2009 di China, saya ingat 2009 dekat China, kami nampak burung-burung dah sebelum berlaku total tu gerhana tu, burung-burung pun terbang balik dah, menyangkakan dah petang. Padahal time tu baru pukul 12 lebih. Ketika dekat Maldives, dekat kepulauan Maldives tu, kita nampak patung-patung semua boleh balik, pekat-pekat balik semua. Kamar-kamar semua terbang ambil dah, nak balik. Ketika sebelum berlaku gerhana, kerana menyangkakan dah nak tenggelam matahari. Itu standard yang mana haiwan-haiwan menyangka bila malam saja mereka akan balik ke rumah mereka. Dia kata walizamatuha kal mauta, dan juga mereka lazimnya macam orang mati dah. Bila malam terbenam matahari ni mereka akan lemah seperti orang mati. Dia kata fa iza tala'at syam alaihim fil yaumis sani adu ila halatil ula. Bila naiknya matahari pada hari yang kedua esok, mereka akan kembali kuat dan juga bergerak seperti mana hari yang pertama tadi. Itu kesan terhadap haiwan. Haiwan ni dia tak tahu jam ke berapa, dia tak tahu, cuma dia tengok gelap cerah saja. Gelap balik, cerah bangkit, pergi buat kerja, pergi cari rezeki kan. Okey, sikit lagi. Wa min ajibi ta'siriha fil hayawan an taj'ala ahli bilad. Haiwan ini termasuk kesan dengan manusia. Dia kata ahli bilad al-kharibah an masamatiha kabiladis Sudan. Kesan terhadap penduduk yang berada dekat dengan matahari seperti Sudan, orang yang di iklim yang panas. Dia kata kesan juga mempengaruhi kepada akhlak mereka. Dia kata saudan muhtariqin. Dia kata depa itu, dia kata mengalami keadaan matahari yang panas terik. Dia kata wa taj'alu wujuhahum min shiddatil hararah. Muka mereka itu sangat panas dan gelap. Dia kata dan wajasisihim khafifah. Tubuh badan mereka itu lebih ringan, kurus, kering. Dia kata wa akhlaquhum wahsyatun syabihatun bi aqlis sibang. Dia kata dan juga akhlak mereka, perangai mereka lebih kasar dan juga lebih kejam seperti akhlak as-sibang. Sibang ni apa? Binatang buruan, makan buah. Jadi makna kata ulama-ulama juga melihat perangai kita terkesan dengan tempat kita duduk. Sama dengan catatan Ibn Khaldun dalam kitab Muqaddimah. Dia kata orang-orang yang duduk di tempat yang panas ni, dia lebih kasar, dia lebih suka bergurau senda, dia suka menari banyak. Dia kata dan mereka ni agak bodoh. Emosi mereka lebih riang, gembira. Dia kata mereka gembira. Berbanding dengan orang yang ada jauh daripada matahari, kawasan yang jarang dapat matahari. Dia kata kulit mereka lebih putih. Dia kata wa taj'alu syu'urihim sabitatun sakhra, dan rambut mereka berwarna perang. Dia kata wa abdaniha rukhsatul azimah, badan mereka lebih gemuk dan berisi. Wa akhlaquhum syabihatun bi akhlaqi bahaim, dan juga perangai mereka lebih kepada perangai haiwan ternakan. Haiwan macam kita belah lembu, kerbau ni. Dan disebut juga orang-orang di Mesir, kawasan-kawasan yang sejuk sikit ni, dan juga di Fez, orang Morocco yang duduk di pendalaman dalam kawasan gunung-gunung, mereka ini lebih banyak bersedih. Tak macam orang Sudan. Orang hak panas ni dia suka bersukaria, dia suka menari, dia suka enjoy. Tapi hak belah sejuk ni dia banyak bersedih. Dan mereka ini bila sedih, emosi mereka lebih ketakutan, dan mereka biasanya menyimpan simpanan bekalan makanan seperti gandum sampai 2 tahun punya bekalan. Mereka punya takutnya, mereka punya risaunya berbanding dengan orang di negara panas macam Sudan tu, mereka tak kisah apa dah. Dapat hari ni makan, hari ni esok cari pula kan. Tapi hak belah sejuk ni dia khawatir, dia punya emosi dia, kebimbangan dia lebih. Jadi kita tengoklah kawasan mana kita duduk kan. Kita alhamdulillah sebab kita duduk di kawasan khatulistiwa, kita ada dua-dua rasa, sejuk dan juga panas. Kita taklah sangat mirip kepada
yang lebih emosinya lebih, ataupun yang pasif, ataupun dia punya kebimbangan tu lebih. Wallahu a'lam bissawab. Tapi kita akan ada jugalah orang yang macam tu, tapi sebenarnya kita ni orang yang beruntung sebab duduk di negara yang ada kedua-dua keadaan iklim. Kalau kita duduk satu iklim saja, kita akan terkesan macam mana Syekh Ibn Khaldun sebut. Dia kata orang hak duduk kawasan panas macam ni, hak sejuk macam ni, dia punya jiwa dia punya perangai dia memang ada kelainan lah. Kita boleh tahu lah. Sebab tu bila Syekh Ibn Khaldun ni dia dia mengembara banyak tempat, dia boleh tahu kawasan ni perangai macam mana. Dia buat catatan dalam kitab Muqaddimah dia, dan kita boleh tahu keadaan orang-orang macam mana yang kita nak hadapi. Kalau kita tahu perangai dia macam mana, dia punya asal usul dia belah hulu ke belah pekan ke, kita boleh tahu perangai dia, kita senang nak tackle dan handle orang macam tu. Ini ilmu yang penting sebenarnya. Ilmu yang hari ni kita belajar, nak belajar kena bayar ribu-ribu kan ni. Tapi ulama-ulama dulu dah tulis dah beberapa ilmu, contohnya Syekh Fakhruddin Ar-Razi.